Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan untuk teman-teman yang sempat hadir dalam pencerahan saya malam ini. Apa khabar saudara semua? Ruby Din hadir bersama dengan buah hatinya. Semoga bahagia. Apa khabar Khairul Pak Lang? Fuwi, terima kasih. Saudara Harimau Berantai, saudara Syukur Jamil, saudara Muhammad Izwan, ya, saudara Syah Ibrahim, apa khabar saudara? Edi Nur, saudara Amir, apa khabar? Muhammad Fauzi Buang, Waalaikumsalam. Hamizah Adnan, Openg Temu, Yusupin, how are you? Elis Adan Khalil, Ibrahim Cik Muda, Jaka Langlung, Abu Nems, Alan Hajidin, Samsul Anwar Abdullah, Waalaikumsalam. Muhammad Razi, ZMK Makmur, ya, Thomas Tan, Amir Daulah, Rosinin Kurungut dari Sabah, ya, saudara puan, Samsul Anwar bersama sejiwa, Mi, apa khabar Mi? Muhammad Fauzi Buang, Ruby Din, ya, Waalaikumsalam Bi, Hafazah Abu Bakar, Markim Mahkamah, dan teman-teman yang tak sempat saya santun satu persatu akan saya santuni nanti. Ya, Datuk Sri Yunus, Waalaikumsalam, apa khabar saudara? Terima kasih. Augustin Tan, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar aku? Semoga sihat. Baik, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang dapatan saya berhubung dengan laporan COVID-19. Hari ini hari Isnin tanggal 14 Jun 2021. Jumlah mereka yang dijangkiti virus corona agak berkurangan hari ini, iaitu 4,949. Alhamdulillah. Semalam 5,304. Kita berdoa agar virus ini berturunan, dapat kita kekang dan kita putuskan jaringannya, ya saudara. Dan jumlah keseluruhan adalah 662,457 warga terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona, dengan mengundang sebanyak 60 kematian hari ini. Jumlah keseluruhan kematian sudah 3,968. Saudara, dan alhamdulillah di Perlis, dan negeri-negeri di Perlis, alhamdulillah, semalam 5, hari ini 1. Di Kedah juga susut, semalam 301, hari ini 199. Di Pulau Pinang juga susut, semalam 256, hari ini 214. Di Perak juga di Perak naik lah sedikit. Semalam 121, hari ini 136. Di Selangor susut, semalam 1,973, hari ini 1,523. Begitu juga di wilayah Persekutuan ada peningkatannya. Semalam 462, hari ini 503. Di Putrajaya ada peningkatan, semalam 7, hari ini 10. Tapi di Negeri Sembilan alhamdulillah ada susut sedikit lagi, iaitu semalam 331, hari ini 323. Di Melaka juga susut, semalam 145, hari ini 119. Tetapi di Johor nampak gayanya gelombang di Johor masih lagi tidak begitu baik, kerana semalam 353, hari ini meningkat 430. Di Pahang susut alhamdulillah, double digit, sudah boleh bergerak dalam angka 2 angka, ya. Itu semalam 78, hari ini 61. Cuma di Terengganu walaupun 2 angka tapi ada peningkatannya. Agak ketara juga sebab semalam 46, hari ini naik 86. Di Kelantan juga ingatkan boleh susut tapi masih lagi ada peningkatan. Semalam 179, hari ini 214. Saudara Azmi, berhati-hatilah warga di Kelantan. Di Labuan susut, semalam 158, hari ini 113. Di Sabah juga susut, semalam 335, hari ini 273. Cuma di Sarawak masih lagi tidak begitu baik, ya, sebab semalam 544 dah elok cantik turun. 2 hari berturut-turut dia turun. Mula-mula 699, dia turun 569, kemudian semalam dia turun 544, hari ini melonjak kepada 744. Jadi warga Sarawak berhati-hati saudara. Jadi semoga saudara sentiasa menjaga kebersihan diri. Bersamalah kita berusaha untuk memutuskan jaringan virus corona. Cuma saya mendapat kiriman yang ini saya ingat eloklah Kementerian Kesihatan memberi jawapannya, kerana saya dapat kiriman yang mempersoalkan
bahawa tentang jumlah angka-angka kes dikatakan menurun dari laporan harian. Kerana pada tanggal 29 Mei, jumlah saringan ataupun swab test dilakukan ke atas 126,480 warga dan disahkan seramai 9,020 orang dijangkiti oleh virus corona. Pada 4 Jun 2021, jumlah saringan dilakukan ke atas 1,500 orang, 105,253 orang dengan jangkitan sejumlah 7,748. Tapi pada tanggal 5 Jun, jumlah saringan 103,862 kurang, jadi turun lagi 7,452. Pada 6 Jun, jumlah saringan cuma 89,998 dan jangkitannya dikabarkan turun susut 6,241. Sementara itu pada 7 Jun, jumlah saringan adalah 81,708 dan mereka yang disahkan dijangkiti oleh virus corona adalah 5,271. Yang ini yang Kementerian Kesihatan kena perjelaskan. Apakah tak ramai yang disaring, maka jumlahnya kurang. Jadi kalau tak, nanti kita tak tahu. Walaupun hari ini alhamdulillah kita mengharapkan bahawa biarlah jumlah saringan itu tinggi dan mereka yang dijangkiti virus corona itu benar-benar berkurangan. Saudara, sebab kita mengharapkanlah kalau boleh biarlah virus corona ini benar-benar tuntas kita laksanakan untuk pengurangannya, ya. Sebab saya juga menerima berita tentang seramai 15 jemaah masjid di Taman Mahsuri Jitra. Ini disahkan telah pun meninggal dunia. 15 orang disahkan meninggal dunia akibat dijangkiti oleh COVID-19. Demikian menurut pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Yati Osman. Katanya kematian dalam kalangan jemaah masjid itu dipercayai berlaku sejak 2 minggu lalu. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar kalau kita mengadakan tunai bersemayam, berjemaah dan sebagainya, pastikan mengikut SOP yang disediakan, ya, saudara Mazlan Ramli. Baik, saudara, itu laporan yang kita dapat. Hari ini jumlah keseluruhannya untuk bulan ini sudah 90,200 orang yang dijangkiti oleh virus corona untuk bulan ini. Saya akan cuba melaporkan bulan ke bulan berapa jumlah sebenarnya. Sebab bulan lalu, bulan Mei adalah 163,644 sebulan. Tapi hari ini sudah 14 hari bulan, jumlahnya sudah 90,200 orang. Jadi saudara, ya, baik, kita pergi tazkirah pendek, iaitu punca tersebarnya penyakit. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis mengenai azab yang Allah akan turunkan kepada umat manusia jika mereka melakukan kerosakan. Sabda junjungan, "Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga ia dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun wabak." Itu taun inilah wabak, wabak macam virus corona ini dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Jadi kalau zina itu berterusan dan terbuka, maka Allah akan mendatangkan musibah, itu penyakit berjangkit yang tak pernah kita alami sebelum ini. Ini sabda junjungan. Kemudian kata baginda lagi, tidaklah mereka menahan zakat. Itu tidak membayar zakat, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari turun ke atas mereka. Dan sekiranya bukan kerana haiwan-haiwan yang sentiasa berzikir pada Allah, nescaya manusia tidak akan diberikan hujan. Jadi sebab itu kalau kita tak mau menunaikan zakat, maka hujan pun tak ada, boleh kemarau, saudara. Tidaklah mereka menipu dalam timbangan, kata Rasulullah, kecuali akan ditimpa dengan kemarau berpanjangan dan kezaliman penguasa atas mereka. Jadi kalau kita menipu dalam timbangan bila berniaga, maka akan ditimpa bencana, kemarau berpanjangan dan kezaliman penguasa. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya,
kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan orang kafir berkuasa ke atas mereka. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, maka orang kafirlah yang akan berada di atas, berkuasa ke atas mereka. Lalu musuh tersebut mengambil sebahagian apa yang mereka miliki. Itu keadaan saudara, maka kita ni akan ditawan oleh musuh-musuh Islam. Jadi sebab itu kita kena sentiasa ingat, jangan lupa solat 5 waktu, jangan lupa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan yang kelima, selama pemimpin mereka itu kaum muslimin tidak berhukum dengan kitab Allah, kalau kita tidak melaksanakan hukum dengan hukum-hukum Al-Quran dan mengambil yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu syariat Islam, maka Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Maka kita akan memusuh sama kita. Itulah tazkirah pendek saya pada malam ini yang sempat untuk kita kongsi bersama. Saudara, mutiara kata sedikit, culipan mutiara kata, kecantikan yang abadi bukan terletak pada wajah dan pakaian. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seorang. Dan ia bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Jadi kalau kita nak lihat cantik, nak dilihat elok, adalah dengan adab dan kemuliaan ilmu yang kita ada. Saudara, baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, berbelanja tanpa had, negara bakal muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Quo Vadis Muafakat Nasional. Quo Vadis ini adalah ke arah mana, ke mana, dan bagaimana, apa akan jadi. Itu Quo Vadis. Quo Vadis ini bahasa Latin, ya. Saya suka menggunakan perkataan itu, Quo Vadis Muafakat Nasional, yang selama ini kita santun antara warga UMNO dan warga PAS, ya. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar dulu pantun Pak Nazil. Apa kata pantun Pak Nazil? Kata Pak Nazil, naik perahu bersama Pak Wan, menongkah arus berhati kental. Kalau dah tahu bukan kawan, mengapa terus tidur sebantal? Ini Pak Nazil dah tegur, dah tahu dia tu bukan kawan kita. Yang kenapa kita masih lagi nak bersahabat dan tidur sebantal? Tambahnya lagi, ikan gelama di siang panggang, minum secawan air kelapa. Jangan berlama keris di pinggang, kuatir lawan mendahului terpa. Jadi kalau kita berhadapan dengan musuh, jangan kita simpan senjata kita lama-lama. Kuatir nanti kita diterpa oleh lawan. Itu pandangan daripada Pak Nazir mengingatkan kita dalam apa-apa percaturan kita. Macam kita percaturan politik, jangan kita berlama-lama. Kalau ada senjata, laksanakanlah. Tak payah nak simpan lama-lama. Terima kasih Pak Nazir. Cantik kirimannya. Baik saudara, jadi saudara, saya ingin mengingatkan bagi mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube live saya ini, maka menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Dan saya berharap agar saudara memberi komen dan berhujah, biarlah dengan adab sopan. Ingat, kita ini orang Melayu, kita ini warga harmonis, kita ini warga cinta damai. Terima kasih saudara Bahrain, bentung clear, saudara Hamid Ahmad. Baik saudara, terlebih dahulu saya mengajak warga kita mengucapkan tahniah kepada saudara Syarifuddin Azman, kerana hari ini beliau melakarkan kejayaan, semalam melakarkan kejayaan menjadi juara CEV Moto3 remaja dunia di litar lumba motosikal di Cantalunya di Sepanyol. Tak pernah pun rasa saya tak pernah pun warga kita yang berjaya mencipta kejayaan dalam lumba sekut motor dunia. Dan kepada saudara Syarifuddin Azman, tahniah, dan semoga ini membangkitkan semangat kepada anak-anak muda kita bahawa Malaysia boleh, kita mampu melakukannya kalau kita kukuh dan mantap kita punya semangat dan semangat juang kita, ya. Dan semalam berkumandanglah negaraku di bumi Cantalunya Spanyol. Ini Cantalunya ni dia dekat dengan negeri dulu yang Andalusia asalnya saudara. Jangan lupa itulah dulu empire Islam di Cantalunya. Dan saudara kena ingat, saudara, selalu saya katakan, bezanya UMNO ni dengan parti-parti pembangkang lain, bila kita jadi pembangkang, kita tak melakukan demonstrasi, kita tak melakukan
unjuk rasa. Tak ada. Warga UMNO ni dia cinta damai. Jadi berbeza dengan parti-parti pembangkang lain. Habis huru-hara negara kerjakan mereka. Kalau hasrat mereka tak tercapai. Kita sebab itu kita lihat bila waktu kita kalah dalam pilihan raya lalu malam 9 Mei 2018, yang berhormat Datuk Seri Najib menyerahkan kuasa itu kepada Pakatan Harapan dengan penuh damai. Cuma selepas itu beliau diseksa lah. Itu biasalah mereka. Tapi kita menyantuni mereka. Kita menghormati prinsip perlembagaan negara demokrasi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang lain tak ada. Kita tertib, kita bersopan. Sebab kita warga cinta damai. Tak ada demonstrasi sana sini. Cuma kita troll lah dalam media sosial. Itu pun pimpinan yang ada hari ini kau tak tahan dah pening kepala tu. Baik saudara, saya ingin menyatakan bahawa pengumuman daripada Lembaga Tabung Haji ini untuk diwawarkan pada semua bahawa Lembaga Urusan Tabung Haji telah pun menangguhkan semua urusan berkaitan operasi haji bagi musim haji 1442 Hijrah ataupun tahun ini, selaras dengan keputusan Muktamad Kerajaan Arab Saudi bahawa tiada jemaah negara luar termasuk Malaysia akan dibenarkan ke Tanah Suci menunaikan haji. Artinya kalau saudara didatangi oleh orang-orang yang menjaminkan boleh buat haji, jangan layan kerana itu skema dan kita khawatir akan berlaku penipuan. Tidak ada mana-mana jemaah dari luar bumi Arab diizinkan untuk masuk. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa untuk mengerjakan tawar haji ini kalau mengikut agensi-agensi tertentu, itu adalah penipuan. Berhati-hati saudara. Sebab itu kita hairanlah. Sebab sahkan kata tambahan, dulu kata umum dapat tambah 10,000 bila Perdana Menteri mengadakan lawatan ke negara Timur Tengah. Sebelum itu, waktu pimpinan Barisan Nasional, kita ada 32,000. Ialah ada keadaan COVID dan sebagainya, kita terima. Kita bukan nak berbanggakan, tetapi kalau mengikut dari sejarahnya, kita pernah menghantar warga kita sejumlah 32,000. Dan ramai menteri-menteri kita mendapat lagi kota tambahan daripada Kerajaan Arab Saudi. Begitulah hubungan rapatnya antara pimpinan negara waktu zaman era Datuk Seri Najib dengan pemimpin-pemimpin daripada negara Arab. Kota 30,000, 23,000 kekal, lepas itu ada tambahan. Jadi bila baru ni Tan Sri Muhyiddin melakukan umrah dan mengadakan perbincangan dengan pimpinan daripada negara Arab, katanya dapat tambah 10,000. Sahkan 10,000 seorang pun tak boleh masuk dah, saudara. Sebab tu macam semalam saya katakan, usahlah kita sembang lebih ya. Sebab itu Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, beliau menzahirkan simpatinya bila mendengar khabar kerajaan Malaysia tidak dapat menghantar jemaah haji ke Tanah Suci tahun ini. Beliau turut bersimpati, katanya perasaan sedih pastinya tidak dapat dibendung kepada bakal-bakal haji yang telah pun mendapat tawaran untuk menunaikan ibadat haji tahun ini. Jadi selepas begitu besar harapan mereka apabila dimaklumkan Malaysia dapat tambah 10,000 kota haji pada Mac lalu. Namun apakan daya, pandemik COVID-19 masih membimbangkan dunia, termasuklah Malaysia yang masih mencatatkan ribuan kes. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi berharap agar para jemaah haji Malaysia tabah dan bersabar dengan perkembangan terbaru. Saya cuma khawatir satu saja. Sebab saya teringat ada yang saya baca, Baginda Rasulullah mengatakan kalau umat Islam tak boleh menunaikan haji, maka itu adalah antara tanda-tanda kiamat kecil, saudara ya. Baik saudara. Tadi saya menerima kiriman, saya ketawa juga, sahabat saya daripada Kota Baru. Dia hantar kiriman, dia kata dia tengah menggoreng telur nak makan. Yalah rakyat marhain sekarang ni nak makan lebih tak ada. Dia goreng telur. Sewaktu dia tengah menggoreng telur, rupanya putus gas. Nak pergi beli tong gas, tak berani keluar rumah, takut kena compound. Sebab itu saya katakan, itu hari dulu lagi saya dah cakap, saya ingat dalam 2 minggu lepas, saya kata pastikan ada mempunyai bekalan yang cukup. Tong gas di rumah, jangan biarkan satu tong aja, kalau boleh buat spare. Itu yang dilakukan oleh sahabat saya. Jadi tapi bagaimanapun sahabat saya ni bijak orangnya. So bila dia kata bahawa dia tengok ada periuk nasi elektrik, maka digunakanlah periuk nasi elektrik itu untuk menggoreng. Sebab waktu beliau belajar di universiti dulu, itulah digunakan juga untuk menggoreng. Ya Datuk Seri Yunus, malam ni lain teruk. Biasalah tu, tak apa.
Tak apa tu, itu keadaannya, mereka tengah berkuasa, mereka boleh melakukan apa saja. Saya akan terus memberi pencerahan. Kalau tak jelas juga nanti, selepas ni sekarang, bolehlah masuk ke YouTube, tengok pula Santuni, bicara saya. InsyaAllah kita berterusan. Saya tidak jemu-jemu. Sebab tu ada kawan bertanya, apa ni hari-hari bercakap aja, tak letih ke? Saya tidak rasa letih, sebab saya merasakan apa yang saya tahu, saya nak berkongsi. Sebab saya kata ruangan ini ruangan pencerahan, bukan saya nak berkempen untuk siapa. Jadi berbalik pada teman saya tadi tu, saya harap beliau besok pastikan ada tong gas di rumah 2 sekurang-kurangnya, jangan 1. Nak goreng telur pun akhirnya tak boleh. Tapi macam mana pun beliau bijak menggunakan periuk nasi. Okey, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada Dr. Ahmad Samhan. Dia kata ada orang menghantar kiriman dalam WhatsApp-nya. Dia kata bila selepas saja diumumkan 3.0 lockdown ini disambung, ada yang sampai nak bunuh diri. Sebab mereka merasakan tertekan sangat-sangat. Sebab bantuan tak sampai. Sebab itu, sebab tadi saya bersyukur sebab saya melihat sahabat saya, Datuk Ismail Sabri, dia membungkus makanan dalam bakul makanan yang disediakan untuk warga Bera. Kawasan yang beliau wakili, katanya 3,800 orang telah pun dihantar. Jadi tahniah Datuk Ismail Sabri. Inilah pemimpin yang kita nak. Begitu juga dengan Datuk Syakar Samsudin bagi warga di Temerloh. Beliau sendiri berdiri di kawasan di mana kereta lalu, motor lalu, dia bagi bakul makanan. Dan kita mengharapkan pimpinan lain juga melakukan benda yang sama. Sebab rakyat begitu terkesan sekarang ni. Jadi saya kena ingat ya, sebab saya dapat juga kiriman daripada Melaka. Malam tadi sahabat saya dari Melaka, dia memberitahu bahawa adanya rakyat yang tinggal di rumah-rumah flat yang tak ada pekerjaan. Bila suaminya bekerja kilang tak buka, ada yang bawa teksi, ada yang bawa lori, ada yang jadi nelayan, jadi makanan tak ada. Apa yang mereka lakukan sampai terpaksa waktu malam pergi ke pasar mencuri. Takkan sampai itu sekali. Saya amat bersimpati sampai kita nak buat kata macam mana itu. Jadi saya harap sahabat saya Datuk Sulaiman, tolonglah pastikan anak buah saudara melihat keadaan di seluruh negeri Melaka. Bukan banyak besar pun negeri Melaka, kecil. Jadi pastikan setiap wakil rakyat menyantuni setiap warganya. Dan inilah kita, UMNO memang dari dulu bila susah rakyat akan mencari pada UMNO. Jadi budaya ini harus diteruskan sebab UMNO harus menjiwai segala masalah rakyat. Jangan kita tinggalkan budaya kita. Teruskan. Kaji semula kaedah penyampaian. Betul Saudara Kamal Bahari. Dan kita harus memikirkan macam mana cara untuk penyampaian makanan ini. Yang sekarang ni kalau duit pun macam tadilah, ada duit tak boleh nak beli tong gas. Yang penting sekarang ni makanan. Sebab itu saya berkali-kali menekankan tiap-tiap rumah. Jadi bila kerajaan mahu mewujudkan, meneruskan perintah kawalan pergerakan dan total lockdown dalam darurat ini, pastikan rakyat ada makanan. Bukan rakyat tidak mahu duduk, mematuhi, tetapi kadang-kadang bila kadang-kadang terpaksa nak buat macam mana? Akhirnya mereka kadang-kadang terpaksa juga keluar rumah untuk mencari kehidupan. Jadi bukan hanya di kawasan bandar, di kampung-kampung juga yang begitu jauh, di kawasan-kawasan desa. Jadi saya mengharapkan ketua-ketua UMNO bahagian, janganlah bila musim pilihan raya aja baru datang nak santun. Pastikan. Saya cuma menegur warga UMNO, saya tak tegur parti lain. Mereka dia punya hal lah. Tapi bagi saya harap supaya pimpinan UMNO di setiap bahagian santuni rakyat anda. Saya macam saya pujilah kalau macam ahli parlimen daripada Kuala Kerai. Walaupun beliau ahli parlimen PAS, tapi sebab saya nampak bahawa sudah boleh dikatakan semua rakyat di Kuala Kerai mendapat sentuhan untuk memperoleh makanan. Jadi wakil-wakil rakyat yang lain tu kena buatlah. Jangan biarkan rakyat lapar. Dalam keadaan sekarang ni saya amat merasainya sebab bukan saudara, saya juga terkesan. Tengok dalam almari tu sekarang ni dalam peti ais dah berkurangan, harga barang naik. Tapi yang saya hairannya, ini menteri yang tak kanan tak kiri ni, dia boleh kata bahawa harga minyak masak ni naik disebabkan harga botol plastik naik. Saya kata lebay ni apa benda lah fikirannya.
Let's talk sense lah. Jangan talk nonsense lah. You sebagai menteri bercakap lah secara seorang menteri, seorang statesman punya statement. Jangan bagi kenyataan yang membuatkan rakyat menyampah lebay-lebay. Anda berada sekarang di anjung kuasa, jangan menggamit amarah rakyat. Jangan membuatkan jenaka. Bila kata bahawa harga minyak masak naik kerana botol plastik naik. Satu botol plastik tu naik takkan sampai RM10. Harga minyak masak sekarang ni naik melebihi RM10. Sardin tadi kawan saya kirim, sudah tin kecil pun sudah RM4.50. Takkan pula harga tin naik pula. Aduhai. So, bagi saya lah kadang-kadang saya tak maulah nak mengutarakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Tapi inilah keadaan lebay-lebay ni. Dulu tak ada kuasa, bagan arak, bercakap itu, bercakap ini. Kalau beri saya kuasa, kita akan buat. Dah sekarang dah ada kuasa. Kenapa tidak disantui rakyat dan mencari alasan? Hanya semata-mata untuk membenarkan masyarakat warga kapitalis mengaut keuntungan di atas kepedihan rakyat. Ini yang membuatkan saya terkesan. Jadi saya haraplah, sebab Timbalan Menteri dia sendiri pun, apa ini saya tengok, dia mengakui. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Cik Abdullah Maknawi mengakui bahawa rakyat berdepan dengan kenaikan harga makanan dan beliau memberi amaran kepada peniaga supaya tidak mengaut keuntungan atau memanipulasikan harga ketika musim perayaan. Beliau selaku Timbalan Menteri Pertanian. Tapi masih lagi belum menemui formula bagaimana harga makanan yang mencanak ini dapat dikurangkan. Yang kita tegur sekarang ni, berkali-kali kita katakan bahawa rakyat tengah susah. Jadi bila menteri buat kenyataan begitu, saya hilang penghormatan langsung. Saudara kena ingat, rakyat semakin pening apabila pimpinan melakukan U-turn sana, U-turn sini. SOP ni boleh pakai, SOP tak boleh pakai. Saya lihat dalam apa ini laman wall di Kedah, ada kilang-kilang masih beroperasi. Lepas tu syarat macam bawa lembu lah pekerja-pekerja kilang tu. Kononnya dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu sepatutnya sekarang ni tutup semua kilang. Saya bersetuju dengan jeritan Saudara Zamil Ibrahim tadi. Saudara Zamil di Kedah, dia kata sepatutnya kita buatlah kluster baru. Saya bersetuju dia. Kluster MITI. Kilang-kilang ni semua masih lagi beroperasi, dan bila dilakukan saringan memang ada jangkitan virus corona, dan pimpinan di MITI masih lagi nak bertegak. Sepatutnya tutup kilang. It's a total lockdown dalam darurat, saudara. Dan rakyat nak pergi jumpa hari ini, kaunter kumpulan Wan Simpanan Pekerja masih lagi ditutup. Menurut daripada dia kata semua sesi janji temu yang dibuat melalui saluran janji temu online dalam tempoh ini akan dibatalkan, dan dana pencen mereka yang berusia dalam 50, 55, 60 yang boleh mengeluarkan simpanan mereka tak boleh berurusan. Sepatutnya kena pergi ke kaunter. Walaupun boleh online, tetapi cop jari tu mana boleh online. Jadi apabila pejabat kaunter kumpulan Wang Simpanan Pekerja ditutup sehingga 28 Jun, yang boleh mengeluarkan simpanan pun tak boleh, apatah lagi air lestari, air sinar. Allahu Akbar. Saya tak tahu kenapa EPF ditutup sedangkan kilang-kilang dibuka. Ini persoalan kita. Sebab rakyat nak tumpu ke situ. Apalah nak jadi. Dan sebab itu saya tengok betul kata Saudara Zamil. Dia adakah kerajaan mahu alung-alung, itu peminjam tanpa lesen ni bergembira dalam saat-saat begini? Kedai pajak gadai dah tak ada apa nak digadai dah. Tak ada bulu nak digadai dah sekarang ni. Jadi akhirnya mereka mendatangi alung. Dan bila mereka mendatangi alung tak ada masalah, tetapi kehidupan rakyat terjerat. Dan sepatutnya dalam keadaan begini, saya mohonlah agar pihak berkuasa, khususnya pasukan polis, silalah pantau kegiatan alung-alung ni. Janganlah diizinkan rakyat terjebak dalam pinjaman alung yang tentunya akan meningkatkan lagi kegiatan jenayah. Ini keadaannya, saudara. Ketua Bahagian Sungai Petani pun dah menjerit kat Hanim. Beliau menyatakan secara terbuka marah betul dia pada Azmin. Nah, sebab sekarang ni keadaannya, sebab dia kata menurut pada Saudara Zamil, dia kata sekarang ni
daripada 125 gabungan pertubuhan bukan kerajaan dan Dewan Perniagaan menggesa supaya kerajaan melaksanakan pemberian moratorium secara menyeluruh. Tolonglah. Kerana apabila tak ada moratorium ini juga barang-barang ni apa kereta kendaraan mereka akan dirampas. Hartanah, rumah-rumah akan dilelong. Dalam keadaan sekarang ni yang kita minta, yang kita jerit saban hari saban malam, bukannya kita minta lain. Wang rakyat yang tersimpan dalam Kumpulan Orang Semang Bekerja itu izinkanlah mereka mengeluar, bukan semua pun. Kalau mereka, jadi bukalah, kenapa ditutup pejabat? Sedangkan kilang-kilang dibuka. Ini persoalannya. Bagaimanapun saya mendapat kenyataan bahawa kata Kementerian Kewangan tempoh rayuan bagi permohonan bantuan prihatin rakyat BPR dibuka mulai 15 hingga 30 Jun ini. Jadi saudara, ini kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Terima kasih. Saya kalau dia buat yang begini, kita ucap terima kasih. Menurut kata Menteri Kewangan Datuk Tengku Zafrul, tempoh itu bagi membantu mereka yang tidak lulus dalam permohonan sebelum ini. Jadi saudara, berhubunglah di lembaga hasil dalam negeri. Menurutnya pemohon boleh mengukuhkan rayuan beserta dokumen yang berkaitan. Cuma saya katakan nak semak, orang dah susah sekarang ni Tengku. Niat you okey lah, you nak bagi, nak semak semula nak bagi. Alhamdulillah, sepatutnya begitu. Rakyat tengah susah ni. Dia kata pemohon yang lulus rayuan BPR ini layak menerima bayaran BPR tambahan berkenaan. Kerana dia kata kerajaan telah menyediakan tambahan sebanyak 2.1 bilion ringgit untuk bantuan BPR. Terima kasih. Saya tak ada, bukan kita nak marah sembarangan, tidak, saudara. Kalau yang benar, benar. Kalau tak benar, tak benar. Saudara, itu keadaan negara kita. But hari ini, saudara, saya amat pilu hati. Sebab saya tertanya-tanya, mana teman-teman Datuk Seri Najib? Mana kawan-kawan yang beliau kayakan dulu? Di kalangan ahli kabinet sekarang ni pun ramai yang dulu pernah duduk bersama-sama beliau. Mereka juga turut menjadi ahli, jadi menteri dan timbalan menteri. Hari ini Datuk Seri Najib cuma ada rakyat yang setia saja bersama dengan beliau. Hari ini Datuk Seri Najib tak punya apa-apa. Hanya sekadar seorang insan yang sedang berhadapan dengan pelbagai tuduhan dan masih bergelut di mahkamah. Memanglah siapalah yang nak menghampirinya. Saya amat terkesan sebab saya melihat inilah nilai persahabatan. Benarlah, kata bijak pandai, benarlah pesan ibu saya. Dia kata, kawan senang, mudah dicari. Kawan susah, tanggunglah sendiri. Jadi ini mengingatkan diri saya lah. Saya Seri Jambul, kedai pajak pun tutup. Kejap padat pun dah lari dah. Jadi sekarangnya bila saya baca hari ini bahawa Datuk Seri Najib gagal untuk membatalkan notis kebangkrapan dalam rayuannya apabila Mahkamah Tinggi menolak permohonan Datuk Seri Najib untuk penangguhan tuntutan cukai LHDN berjumlah 1.69 bilion. Mahkamah Tinggi menolak. Bagaimanapun Datuk Seri Najib dan pasukannya sudah pun memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan dan pendengarannya dijangka akan bermula pada 16 Jun. Dia sepatutnya kalau pendengaran ini sepatutnya biarlah bersekemuka, takkan online. Keputusan tentang mahkamah itu disampaikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Ahmad Bachi melalui email. Sekarang ni mahkamah pun pakai email lah sekarang, saudara. Begitulah keadaannya. Begitu terdesaknya mereka mahu menjatuhkan hukuman dan sebagainya. Tangguhlah dulu dalam keadaan sekarang ni. Bekas Perdana Menteri itu mengumumkan permohonan berkenaan atas alasan notis yang dikeluarkan LHDN bertarikh 4 Februari lalu adalah berniat jahat, menindas dan penyalahgunaan proses mahkamah. Saya yakin pegawai yang ada di lembaga hasil dalam negeri itu pernah berkhidmat bersama Datuk Seri Najib. Waktu beliau jadi Perdana Menteri, waktu beliau jadi Menteri Kewangan. Ramai juga kalangan mereka yang dinaikkan pangkat dan sebagainya. Takkanlah dalam keadaan begini mereka tidak ada pertimbangan untuk memufliskan Datuk Seri Najib. Pagi saya melihat benda ni. Soal SRC terus lagi bergelut. Soal YNDB masih lagi. Tiba-tiba dikenakan penalti terus. Ini lain tak ada. Ini macam guillotine lah. Macam satu hukuman pancung kepala. Kalaulah hukuman kebangkrapan ini dikenakan Seri Najib, mana macam saya kata 2-3 malam lepas, habis, hilang. Beliau akan berkelana sendirian diri. Inilah keadaan. Tapi saya bagaimanapun, saya menerima kiriman dari beliau. Saya tengok Datuk Seri Najib ni kuat semangatnya.
bila dia kata saya belum bankrupt lagi. Saya belum muflis lagi. So dengan keputusan Mahkamah Tinggi hari ini katanya lama lagi dan banyak lagi proses serta langkah perlu diambil sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional tetap mahu membankruptkan saya. Lagipun katanya sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional berjaya pun, ianya tidak bermaksud saya akan berhenti bersuara demi rakyat dan siapa yang pernah kata status bankrupt tidak boleh dipulihkan dalam masa terdekat sebab muflis atau bankrupt ini tak bermaksud saya lumpuh. Artinya I will struggle, I will fight. Saya melihat semangat Datuk Seri Najib ni kuat. Status kebankruptan, status bankrupt juga tak maksud saya terus bertukar menjadi sembab, lembab atau bodoh seperti akui seseorang tertentu dalam bicara khas hari itu. Saya lihat kebanyakan media tempatan hari ini kurang mengulas. Dia kata media-media tidak mengulas fakta sebenar. Itu fakta kes yang digunakan oleh hakim mahkamah. Kenapa dia tidak membenarkan untuk saya tangguh usaha lembaga hasil dalam negeri untuk memufliskan saya. Dia kata proses ini belum bermula dan kita masih menunggu sejak 2 tahun lalu, dia kata. Hakim mengakui bahawa pengkiraan penalti cukai oleh lembaga hasil dalam negeri terhadap saya perlu disemak kerana kesahihannya oleh kerana kebangkrapan Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan. Saya terfikir benda ni sebab memanglah saudara kena ingat lembaga hasil dalam negeri ni dia punya formula mudah. Bila mereka mentaksirkan cukai anda nak kontes di mahkamah, anda nak cabar, boleh, tak ada masalah. Tapi bayar dulu. Kalau tidak, anda akan dibankruptkan. Kalau ini berlaku, saya melihat macam satu tidak ada keadilan. Biarlah kontes dulu di mahkamah. Mana boleh kena bayar dulu. Kalaulah katalah sekarang ni, dijuallah segala harta yang ada. Milik Datuk Najib, jual rumah, jual tanah, segala-galanya jual untuk nak bayar ni. So besok tiba-tiba dia menangkis. Bolehkah wang itu dipulangkan balik? Bolehkah jumlah wang itu untuk dia mendapatkan balik harta tanah dia ataupun harta-harta yang terpaksa dijual, yang terpaksa dilelong untuk membayar penalti LCDN ini? Dan paling penting, kalau tak bayar, bolehkah Lembaga Hasil Dalam Negeri mengembalikan status beliau yang kehilangan kelayakan untuk bertanding dalam politik? Ini perlu dipikirkan. Sebab itu saya lihat bahawa Datuk Seri Najib ni satu orang yang kukuh, kental semangatnya. Go ahead, bosku. Kita semua, sebab saya katakan tadi bahawa beliau hari ini tiada teman-teman. Yang ada adalah rakyat yang dapat merasai santunannya waktu beliau mentadbir negara. That's all. Saya bersimpati, apa nak buat? Kita hidup mesti diteruskan. Baik, saudara, kita terus dengan bicara malam ini tentang Quo Vadis Muafakat Nasional. Saudara kena ingat saudara, saya nak bagi tahu ini pencerahan saudara bukan untuk saya berkempen atau tidak ataupun untuk saya memburukkan sesiapa. Ini pencerahan mengikut pengalaman dan pengetahuan saya. Ya saudara, perbalahan terbuka antara Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Azalina Osman dengan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin, lebih RM20 daripada Kota Baru tu. Selaku Setiausaha Agung PAS berlarutan dengan hamburan kekecewaan Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Saya kena ingat sepatutnya kita dalam Muafakat Nasional, kalau ada masalah kita masuk dalam bilik rundingan, bercakap sama kita, tapi ini sudah terbuka. Bila terbuka, artinya I tidak lagi akan memaafkan you. Apabila Datuk Azalina bercakap begini, menyanggah Datuk Taqiyuddin dan begitu juga dicabar oleh Tan Sri Nos Omar. Tan Sri Nos Omar sebagai Ketua Perhubungan UMNO Selangor, dia juga adalah seorang jawatan kuasa yang dilantik, jawatan kuasa khas darurat. Dan dia merasakan bahawa diri dia dinafikan. Kemudian, jadi pelbagai kenyataan termuka oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Ketua Pemuda UMNO juga mula mengeluarkan kenyataan. Begitu juga dengan Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Saudara Syam Jalil, yang menyanggah kenyataan Datuk Taqiyuddin. Di samping itu, ada pula lagi curipan daripada Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Syabri Cik, serta Datuk Fuad Zakasi. Artinya sekarang ini sudah ternampak ada perbalahan yang begitu ketara antara pimpinan UMNO dan pimpinan PAS. Jadi sekarang ni saya melihat bahawa luka-luka yang ada di hati warga UMNO
sudah mula sekian melebar. Saya perlu memberi pencerahan bahawa luka itu bermula apabila UMNO menuntut supaya kerajaan, pimpinan Tan Sri Muhyiddin melaksanakan moratorium dan mengizinkan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 sebagai prasyarat untuk warga UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong bajet yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Jangan lupa saudara, ini tahun lalu. Maka ahli Parlimen yang juga merupakan sebagai naib ketua pergerakan pemuda PAS, beliau menyinggung bila dia kata, oh ini letak syarat tu macam syarat meminang putih Gunung Ledang. Secara terbuka beliau menyinggung. Ini perjuangan UMNO. Apabila dia menyentuh benda begitu, hati warga UMNO luka. Begitu juga tidak lama selepas itu adanya muktamar PAS. Dalam muktamar PAS, pergerakan pemuda UMNO, beliau sendiri, naib ketua pemuda, membawa usul bahawa supaya PAS bertanding di Terengganu, di semua kursi parlimen. PAS bertanding di semua kursi di Kelantan. PAS akan bertanding di semua kursi di Kedah. Jadi benda ini warga di Pantai Timur tentulah tersinggung. Dan masalahnya waktu usul itu dibawa, tidak ada seorang pun pimpinan daripada PAS menegur. Patutnya tak bolehlah begini. Kita sudah pun ada muafakat nasional. Kita sedang berbincang. Jangan kita... Tidak. Akhirnya usul itu diluluskan. Dan kerana usul itu diluluskan, suka tak suka, PAS harus melaksanakan usul tersebut. Ini gambaran saudara ya. Dan sejak PAS menyertai Perikatan Nasional, hubungan intim antara UMNO dan PAS ternyata kian menjauh. Kemesraan yang terjalin sejak 2-3 bulan sebelum termeterainya Piagam Muafakat Nasional pada 14 September tidak lagi seranum dahulu. Saudara kena ingat, tidak lagi terdengar santunan, pertemuan dan sebagainya. Jadi kalau pun sepatutnya ada antara nakoda kapal UMNO dan PAS melakukan sesuatu kesilapan, sepatutnya disantuni segera. Tapi sekarang ni tak ada. Yang kita lihat sekarang ni, juragan dan anak-anak kapal saling bertelanggah. Jadi sejujurnya saya melihat dalam siasat ini amat sukar rasanya untuk membalut luka antara pimpinan dalam kedua-dua parti tersebut. Kerana saban hari ada sahaja juragan anak kapal yang menyiram garam ke atas luka yang dialami antara satu sama lain. Ini keadaan saudara ya. Pimpinan PAS dan sebahagian dari kalangan Menteri UMNO yakin bahawa andainya mereka kekal berada dalam kerajaan, kalau berlaku pilihan raya, maka mudah untuk menang. Ini yang saya dengar. Sebab itu PAS akan berusaha menyantuni Parti Peribumi. Saya dah tegur dari awal lagi. Saya kata saya tak bersetuju mengundang Parti Peribumi Bersatu menyertai Muafakat Nasional. Yang saya beri perumpamaan, berkali-kali saya katakan, mungkin orang marah dengan saya. Lain tak ada, saya kata mengundang ular masuk ke dalam kelambu. Tunggulah masanya kamu akan dipatuk. Dan ini sudah menjadi realiti. Jadi pimpinan PAS merasakan selama ini mereka tidak berada dalam kerajaan. Untuk menghadapi pilihan raya umum nanti, bila mereka dalam kerajaan, ada sedikit wang, maka mudah untuk menang. Saya nak bagi tahu, saya nak beri peringatan. Ini satu pandangan yang salah. Begitu juga menteri-menteri UMNO sepatutnya dah keluar dah gitu keadaannya, berterabur ke dalam. Saya melihat bahawa dalam kabinet sekarang ni sudah ada macam tidak sealiran pemikiran dan benda ini dibawa keluar dan bukan lagi satu tanggungjawab bersama. Setiap keputusan yang dibuat itu tidak lagi merupakan satu keputusan consensus ataupun keputusan bersama. Malahan sudah ada debat di sana sini. Saya nak bagi tahu bahawa waktu UMNO Barisan Nasional ini bertanding dalam pilihan raya umum yang lalu 2018, UMNO ada duit, UMNO kerajaan, UMNO ada apparatus. Tapi apabila kebangkitan suara rakyat kuasa keramat, rakyat yang telah dirasuk oleh pelbagai onar dan juga pelbagai tomahan, akhirnya menumbangkan kita. Dan hari ini saya nak pesan pada warga PAS, jangan menyesal bahawa anda tidak lagi akan selamat. Kerana kebencian rakyat pada pimpinan negara hari ini sudah menjadi dendam. Bukan lagi marah, sudah jadi dendam. Jadi tunggulah. Buat macam mana pun, saya yakin, walaupun anda ada wang, taburlah wang.
Mungkin wang mereka akan ambil, tapi mereka berundi tidak sama sekali. Sebab rakyat dah lenjan dalam keadaan sekarang. Dan mereka melihat kebobrokan dalam kepimpinan yang ada hari ini bertambah-tambah. Sama ada pimpinan daripada PAS, sama ada pimpinan daripada UMNO, menteri-menteri. Sebab itu ahli-ahli UMNO berkali-kali kata sudahlah, tariklah diri. Lihatlah apa yang berlaku pada mantan presiden anda. Diperlakukan sebegitu rupa. Tiada pembelaan. Presiden UMNO tiada pembelaan. Dan kadang-kadang begini, sepatutnya warga UMNO kena sedar bahawa anda sekarang ni jangan ingat bahawa bila anda berlaku sesuatu, anda boleh berlindung di balik sebagai anggota kerajaan. Untuk pilihan raya, saya minta maaf, tidak akan berlaku lagi. Kali ini redahan ombak kebangkitan rakyat yang menentang pimpinan tidak boleh, amat sukar untuk ditahan. Ini saya memberi gambaran, saya memberi pencerahan daripada apa yang dapat. Ya, saya kena ingat semasa sidang parlimen terbaru dalam situasi ini, nanti dulu ya. Dan sekarang ni kita menanti apakah keputusan daripada mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 16 bulan dari Rabu nanti. Saya dapat juga kiriman mengatakan bahawa Raja-Raja tak ada kuasa untuk menghentikan darurat kerana menurut artikel 40, adalah lawyer Sri Ram, dia kata artikel 40. Saya baca, bukan saya tak baca artikel 40. Dalam artikel 40, tapi dia bercakap dia menterjemah daripada Inggeris. Saya membaca daripada bahasa Melayu. Sedangkan the essence ataupun cara untuk menterjemah perlembagaan harus menggunakan bahasa Melayu. Itu kalau bila berlaku deadlock, apabila istilah atau pentafsiran itu diragui, maka hendaklah ditaksir mengikut bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. Sebab artikel 40 menyebut jelas, dia kata bahawa dia refer artikel 40 itu perkara 41. Tapi bagaimana 42? Maksudnya Yang Tuan Agong boleh bertindak menurut budi bicara untuk melakukan dan melaksanakan tugasnya. Ini jelas dalam perlembagaan. Tapi mereka menggunakan artikel 1A pada menjalankan tugas fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang, bermaksud jika Yang Pertuan Agong hendak dikehendaki bertindak mengikut nasihat daripada kabinet. Jadi seolah-olah memberi gambaran bahawa kabinet ini mengatasi kuasa duli Yang Pertuan Agong. Saya melihat dari sisi perlembagaan, saudara. Jadi bagi saya bagaimanapun, saya kata bahawa negara ini negara raja. Janganlah nak tunjuk anda sangat. Ini Sri Ram ni, dia bukan nak menghormati kita, dia menterjemahkan mengikut kehendak dia aja. Dalam keadaan begini, saudara, sebab itu saya katakan warga PAS yang sekarang ni dah jadi menteri apa semua, mereka tidak lagi dilihat mau menyantuni hubungan antara UMNO dan PAS. Tak ada lagi. Sebab itu saya berkeyakinan bahawa ini sudah disedari oleh pimpinan akar umbi sebagaimana berlaku di Johor. Pimpinan PAS sudah sedar. Sebab itu mengingatkan pihak yang ingin bergabung dengan mana-mana parti lain, dia kata untuk bentuk kerajaan masa akan datang. Ini kata Ketua Perangan Johor, Saudara Rosman Kemen. Rakyat sudah selesa dengan kerajaan ketika ini dan mahukan perpaduan ummah terus dilaksanakan. Tapi ini tidak akan berlaku. Ini caturnya kerana percaturannya oleh pimpinan dalam PAS sendiri. Sebab itu hari ini saya melihat pula ini percaturan mereka, percaturan yang dilakukan oleh PBM dan Cyber Troopernya. Mereka menyiarkan kembali kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Sebenarnya kenyataan itu biasa dengar itu adalah kenyataan satu temu bual bicara antara Presiden UMNO dengan media sosial sempena hari ulang tahun 75 tahun Jubli Perak, Jubli Intan UMNO. Dan beliau menyatakan besar kemungkinan ada jajaran. Jadi sekarang ini mereka terus menjurus bahawa seolah-olah UMNO ini akan bekerjasama dengan PKR, akan bekerjasama dengan DAP. Tujuan mereka lain tidak. Nak menunjukkan bahawa UMNO ini sekarang ni sudah menjalin ikatan dengan DAP. Untuk menanam kebencian, untuk menanam hilang yakin warga Melayu terhadap parti UMNO.
Saya nak bagi tahu kalau itulah pencaturan anda, itu juga adalah pencaturan yang silap. Orang UMNO dia tak begitu. Setianya pada parti. Dan perlu diperhalusi. UMNO tak ada pernah bekerjasama pun. Cuma yang selalu saya katakan bahawa kerjasama ini harus berlaku apabila nak membentuk kerajaan. Kalau saya dengar saban malam saya bercakap untuk pilihan raya yang mendatang, agak sukar untuk mana-mana parti secara solo untuk membentuk kerajaan. Sama ada UMNO, PAS tu jauh sekali lah, atau PKR, atau DAP. Sukar untuk membentuk kerajaan, melainkan ada jajaran baru, iaitu political research. Dalam keadaan begini, mereka memainkan slogan seolah-olah UMNO sudah bekerjasama dengan PAS. UMNO bekerjasama dengan DAP dan meninggalkan PAS, meninggalkan Muafakat Nasional, meninggalkan Permuafakatan Melayu. Saudara, ini adalah satu omongan yang tak betul. Ini jajaran politik yang cukup songsang yang cuba dilakukan oleh mereka. Warga UMNO, orang Melayu takkan terjebak lagi lah dengan politik resis dalam keadaan sekarang. Kita harus menyantuni sebenarnya. Sebab itu, saya tengok juga kenyataan daripada ahli parlimen daripada KAPA, sahabat saya Datuk Abdullah Sani. Dia kata bahawa majlis pimpinan PAS Pusat, Datuk Abdullah Sani berkata DAP perlu menerima hakikat. Dia templaknya DAP. Sebab DAP konon-konon katanya kalau UMNO nak berbaik-baik dengan PKR dalam Pakatan Harapan, mereka tidak mahu menerima. So dia terus templak. Lah bagi dia kata ini tak betul dalam masa mendatang ini. Jadi dia kata penggabung itu dikatakan demi kepentingan rakyat yang didakwa menjadi mangsa kerajaan yang gagal menguruskan perihal rakyat termasuk COVID-19. Ya memanglah dia kata perkara ini belum dibincang. Tidak ada perbincangan. Tetapi apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden waktu bual bicara itu bahawa besar kemungkinan akan ada jajaran baru. Besar kemungkinan. Dan ini pula dianggap sebagai bahawa Datuk Seri Zahid ini sudah bekerjasama dengan PKR. Bagi saya lah, kalau kita terus diasak, kalau UMNO terus diasak oleh pimpinan daripada Parti Peribumi, kita tak ada jalan lain. Malahan berkali-kali saya dah cakap, kalau ada usaha untuk membunuh UMNO, memang pun kita tahu PBM itu mau membunuh UMNO. Mereka sekarang PBM merasa selesa kerana kononnya bila PAS bersama mereka, mereka boleh mendapat kemenangan dalam pilihan yang akan datang. Saya kata itu wishful thinking. Sulaiman Syahib takkan Melayu dalam dunia. Memang. Dan kita harus melakukan lakaran jajaran baru. Masa berubah. Suasana berubah. Politiking juga berubah. Dia tak boleh nak tiba-tiba nak serbu begitu saja. Saya harus memberi pencerahan ini sebab saya melihat bahawa, sebagaimana saya katakan, masa depan Muafakat Nasional sudah kian hancur. Dan pimpinan tidak lagi menyantuni. Antara pimpinan UMNO dengan pimpinan PAS sudah saling berbalah. Dan pimpinan daripada PAS yang berada dalam kerajaan sekarang ni terus dengan kebongkakan mereka. Kerana berada dalam kerajaan, merasakan mereka saja yang betul. So kalau begini keadaan tak apalah bagi UMNO. Tak apalah, okeylah. Carry on lah you nak bekerjasama dengan PBM. Kita tak marah pun. Sebab bila you memilih untuk menyertai Perikatan Nasional bersama dengan PBM, kita tak pernah marah pun. Sebab bagi kita menghormati keputusan you. Tapi kena ingat, prinsipnya, your friend is not necessarily my friend. Sahabat kamu tak semestinya sahabat saya. Musuh kamu tak semestinya musuh saya. Jadi, kalau sahabat saya juga bukan semestinya sahabat kamu. Boleh jadi musuh kamu. Jadi, prinsip ini kena pegang. UMNO ada prinsipnya. Dan kita menyantuni. Dan sekarang ni, kalaulah mereka sekarang ni sudah keadaan terkapai-kapai. Kerana mesyuarat Majlis Tinggi UMNO sudah hampir. Dan jadah waktu yang ditetapkan oleh UMNO pada 1 Ogos. Itu selewat-lewatnya. Tapi kalaulah UMNO mengadakan mesyuarat dalam masa 2-3 hari mendatang ini, membuat keputusan bahawa tarik keluar, maka UMNO akan tarik keluar. Soal Menteri UMNO yang berada bersama-sama dengan pimpinan Parti Peribumi nak berada dalam kerajaan, carry on. Kita tak marah. Waktu ahli-ahli UMNO yang melompat macam katak tu, berapa 16 orang tu, tak ada kena marah. Biarlah itu kehendak mereka. Cuma mereka telah mengecewakan ahli-ahli peringkat akar umbi. Jadi jangan marah kepada UMNO sebab selepas ini nanti jangan terhegeh-hegeh. Minta pula, oh tolonglah saya, mana boleh ini kursi saya. Itu bukan individu, itu milik UMNO. UMNO akan terus mempertahankan miliknya. UMNO tidak akan menyembah dengan mana-mana parti. Dan kita, sebab saya kata, besar kemungkinan kita akan bertanding secara solo.
Inilah juga yang seringkali dilaungkan. Ini yang selalu kita katakan bahawa besar kemungkinan pilihan raya akan datang, kita bertanding secara solo. Tapi kalau UMNO dihukum, sebab saya tahu usaha untuk menghukum UMNO, untuk mengharamkan UMNO masih terus berjalan. Sebab itu pimpinan-pimpinan UMNO diseret lepas seorang demi seorang. Dan saya melihat, sebab itu mereka berusaha untuk memanjangkan hayat supaya tidak berlaku pilihan raya. Saya kena ingat sekarang kita dah masuk tahun ketiga. Jeda waktu pilihan raya 2023. Kalau ditunggu sampai 2023 bulan Mei pun tinggal setahun lebih saja. Itu kalaulah ditangguh sampai ke bulan Mei, artinya kerajaan itu kerajaan yang paling lemah. Selalunya 4 tahun saja. Kalau tunggu 4 tahun, 4 tahun setengah, maksimumnya ada lagi 8 bulan, 9 bulan. Dalam keadaan begini, suka tak suka, mereka akan berhadapan dengan pilihan raya umum. Dalam keadaan begitu, UMNO dengan ketetapannya bahawa kita kalau dalam keadaan worst scenario, kita akan bertanding secara solo. Dan kalau tak dapat tu, macam mana yang selalu Lokman Adam selalu bercakap, dia kata, untuk kita berkawan dengan mereka, kita rugi buat apa? Macam mana kalau PAS kata, kerana muafakat nasional, kursi-kursi semua di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, itu semua daripada PAS. Itu bukan persahabatan. Takkanlah kita ni pimpinan kita biol. Kita pun adalah terma-termanya. Tapi dalam keadaan begini sekarang ni, saya berkeyakinan pimpinan UMNO pasti akan buat keputusan, kita akan bertanding di semua kursi yang kita bertanding. Dan terpulanglah soal kerjasama kita dengan Parti Keadilan, itu masuk bab kedua selepas pilihan raya. Bukannya mestinya kita masuk pilihan raya ini bersama. Saya kena jangan lupa Parti Pribumi, PBM, mereka bertanding di bawah Parti Keadilan. Apa ada masalah? Tak ada pula kita katakan Pribumi ini bahawa sudah munafik politiknya, berkawan dengan DAP. Tak ada, kita tak pernah jadikan. Kita meneruskan. You carry on, cara you. Kalau lihat apa tak dikata oleh Presiden PBM terhadap Parti PAS, parti sesat lah sebagainya. Tapi terpulanglah orang PAS nak percaya yang terhegeh-hegeh. Bagi saya maruah kalau dia kata UMNO ini parti kelongkang, kita akan membuktikan bahawa UMNO bukan parti yang kelongkang. Kita UMNO ada martabat. Kita akan bertanding secara anak jantan. UMNO akan masuk gelanggang kali ini bukan secara dengan menyembah, meminta simpati, menagih simpati orang lain. No. Bagi UMNO masuk bertanding, kita masuk sebagai anak jantan. Bahawa UMNO dari dulu tak pernah apa, sebagaimana yang Bawa Mulia Tengku Razali menyatakan kepada saya berkali-kali. Dia kata sejak bila UMNO minta tolong daripada orang? UMNO bertanding sendiri. Soal menang kalah kita redah. Dan keadaan ini akan dikekalkan. Soal kita nak bekerjasama dengan Parti Keadilan, itu soal kemudianlah. Bukan sekarang. Tapi kenapa dicipta naratif? Konon-kononnya UMNO sekarang ni sudah berbaik dengan DAP. Sebab itu DAP buat kenyataan begitu begini. Dan akhirnya disanggah oleh Datuk Dul Hassani. Dia kata tak, demi untuk masa depan warga bangsa semua, dia kata apa ada masalahnya DAP seolah dia kata shut up lah. Berani pula dia tu. Tak, itu mereka dalam Pakatan Harapan, kita tak campur. Tapi saudara, kalau mengikut dari segi kajian saya, on my table, dalam komputer saya, seandainya UMNO benar-benar bertanding bersama dengan Parti Keadilan, ini cakap terus terang kata, two-third majority, ruyup PAS, ruyup PBM. Kalau UMNO bersama dengan Keadilan, bersama dengan Parti Amanah, ruyup seruyup-ruyupnya. Saya melihat, because dari segi ini, dari segi atas kertas. Hukum Tuhan, saya tidak mau mendahului lah. Ini cakap terang, jangan pula kita mendahului hukum Tuhan. Saudara, tapi saya melihat dari segi data-data. Based on data politiknya, begitu. Tetapi UMNO tidak buat keputusan apa-apa, UMNO akan bertanding sendirian. Ada masanya kita boleh berbincang sebagai sahabat. Yang pentingnya matlamatnya lah untuk rakyat. Perjuangan UMNO jelas untuk rakyat, bukannya untuk kepentingan tambolok satu dua orang nak jadi menteri, nak jaga jawatan sebagai menteri. Sebab saya melihat kedegilan ahli-ahli UMNO, kedegilan menteri-menteri UMNO dalam Perikatan Nasional sebenarnya itu memberi barah kepada UMNO. Rakyat marah pada kerajaan yang tidak menyantuni kehidupan mereka. Rakyat yang hidup susah, yang nak bunuh diri pun ada, yang terpaksa mencuri di tengah malam, cari sayur, cari makanan apa semua tu. Yang begitu ramai. Kenapa? Kerana gagalnya pimpinan kerajaan hari ini.
Dalam amarah begitu, UMNO dilihat bersama. Maka dengan sendirinya UMNO pun terpalit sama. Dalam keadaan begini, sepatutnya warga UMNO kena sedar. Sewajarnya, menteri-menteri UMNO ni keluarlah sekarang. Dah kita dah buat keputusan. Ini bukan keputusan yang dimonitor oleh orang tertentu. Tidak. Ini adalah kehendak 145 bahagian. Ini keadaannya saudara. Benda ni perlu jelas. Saya nak jelaskan kerana saya lihat sekarang ni sudah ada bibit-bibit seolah-olah nak menyalahkan UMNO. Seolah-olah UMNO tidak mau menyantuni perpaduan ummah. Perpaduan ummah bagaimana kalau kita sentiasa disinggol? Apa artinya perpaduan ummah kalau kita sentiasa ditekan? Apa artinya perpaduan ummah kalau pimpinan kita mau diseret dan sumbat dalam penjara? Apa artinya perpaduan ummah kalau kita sentiasa berada di bawah dan kita bukan jenis pengemis? Jangan sesekali jadikan pimpinan UMNO itu pengemis. Kita ada maruah, kita ada harga diri. UMNO tidak akan menggadaikan prinsipnya. Bagi UMNO, prinsipnya adalah perjuangan demi agama, bangsa dan negara. UMNO memperjuangkan soal rakyat. Lain tak ada. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk mengayakan temuluk sendiri. Kalau ada pimpinan UMNO yang bersikap untuk kepentingan diri, mereka akan ditolak. Pasti kita akan tolak mereka. Mana-mana menteri yang tak mau keluar daripada gagasan yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, silakan, tak ada masalah. Kita akan menghadapi mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang. Anda adalah kluster ketak. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.